Okey, InsyaAllah, kali ini kita akan bincangkan beberapa contoh soalan, yang melibatkan molekul of life. Kita akan tengok soalan water, kita akan tengok contoh soalan berkenaan dengan karbohidrat, berkenaan dengan protein, lipid dan juga nucleic acid. Yang right. So soalan pertama ni adalah berkenaan dengan water, right. So kita tengok soalan pertama. Figure 1 shows the structure of water molecule, right. So ini adalah structure beberapa water molecule, right. So soalan dia simple. Soalan A dia minta kita name bond A and bond B. Kalau kita tengok bond A tu merujukkan pada bahagian ni, manakala bond B tu merujuk kepada bahagian yang ni. Alright. So kalau kita tengok bond A tu dia adalah bond antara oksigen dengan hidrogen di sini. Pada water molekul yang sama, nampak? Manakala bond B pula adalah antara oksigen dengan hidrogen antara dua water molekul. Right. So, di sini bond A itu adalah covalent bond sebab covalent bond lah yang menghubungkan antara oksigen dengan hidrogen pada molekul air yang sama. Tetapi, bond yang menghubungkan antara hidrogen dengan oksigen antara dua molekul air yang berbeza, itu adalah hydrogen bond. Right. So hati-hati. Kalau within a same water molecule, kita ada covalent bond. Tetapi kalau within different water molecule, kita akan membentuk hydrogen bond. Alright. So, awak betul dua-dua tu, awak akan dapat 2 markah lah. So kita tengok soalan seterusnya. Soalan seterusnya dia kata how many maximum number of water molecule that can attach to one water molecule. Soalan ni merujuk kepada gambar di atas ni. Dia kata berapa water molecule lain yang boleh bergabung dengan satu water molecule ni. So kalau kita tengok dalam gambar ni, ada 1, 2, 3, 4 water molekul yang lain yang boleh bergabung dengan satu water molekul yang di tengah-tengah ni. Right? So sebab tu jawapan dia adalah 4. Right? So simple question. So awak dapatlah 1 markah kat situ. Kita tengok soalan seterusnya. Ni soalan teori lah. Dia kata why water is considered as a polar molecule, right? So reason dia mudah. Kenapa air tu dikatakan sebagai polar molecule? Sebab bila kita tengok dia punya komposisi, they are made of daripada one oxygen yang kita tahu dia have a partially negative charge and 2 hydrogen atom that are a partially positive charge. Alright, so kalau kita tengok kat sini, macam mana kita boleh dapat 2 markah tu? Satu, bila awak menyatakan, water molecule tu terdiri daripada, one oxygen atom that are partially negative charge, 1 markah. And then awak maklum, because water have 2 hydrogen atom that are partially positive charge, alright? 1 lagi markah. So dapatlah 2 markah kat situ. Right. Kita tengok soalan seterusnya. Tadi dia tanya apa yang menyebabkan air kita tu is a polar molecule, right? So sekarang ni dia tanya pula, kenapa kita punya water can be as a good solvent. So reason dia mudah. Sebab water kita ni adalah polar molecule. So bila dia polar molecule, dia boleh attract dengan surrounding yang melibatkan
pola molekul juga. So, 2 markah kat situ. Okay, yang pertama awak mention tentang water is polar molecule, dan markah yang kedua awak kata it can attract and surround the polar molecule. So, kita dapat 2 markah kat situ. Okay, soalan seterusnya. Okay, describe how cohesion and adhesion of water molecule contribute to water transport in plant. Okay, right. So sekarang ni kalau kita tengok soalan ni 3 markah. So bila 3 markah, okay, banyaklah perkara yang kita kena state dalam jawapan soalan E ni. Okay, untuk dapatkan 3 markah tu. Okay, so sebagai contoh, okay, markah yang pertama, okay, saya akan berikan kalau kita ada nyatakan, okay, cohesion tu apa. So di sini cohesion adalah attraction between water molecule, okay, due to the hydrogen bond. Okay, dapatlah 1 markah. Okay, then, okay, markah yang kedua, okay, saya akan berikan pada, okay, sentence yang awak menyatakan bahawa adhesion ni pula adalah attraction with another molecule. 1 lagi markah. Right. Dan markah yang ketiga, right, okay, adalah kepada markah awak menyatakan, okay, kedua-dua cohesion dengan adhesion ni dia akan create apa? Dia akan create capillary action di dalam xylem untuk, okay, membantu air bergerak ke atas. Okay, means air bergerak against the gravity attraction. Right. So dapatlah 3 markah kat sini. Right. Okay, kita tengok soalan F ya. Ini teori saja, simple. Dia kata which property of water helps moderate temperature. Clue dia adalah temperature. Kita tahu dalam banyak-banyak property of water yang melibatkan increasing of water temperature adalah high specific heat capacity. Alright. Okay, dan soalan yang seterusnya, okay, I think this is last question untuk soalan water ni. Okay, why must water absorb large quantity of heat in order for its temperature to change, right? So sebenarnya kita tahu antara water molecule dengan water molecule, okay, terdapat banyak hydrogen bond, right? So untuk merubah temperature water, okay, kita perlu breakdown, memutuskan the hydrogen bond. Alright, so untuk breakdownkan hydrogen bond tu, itu yang kita memerlukan large quantity of heat. Sebab heat itulah yang akan menyebabkan kita punya hydrogen bond tu breakdown. Okay, so that's why, okay, untuk menjawab soalan ni awak kena bagi tahulah the heat tu digunakan untuk breakdown hydrogen bond. Untuk apa hydrogen bond tu perlu di breakdown? Okay, untuk increasekan temperature kita punya water. Okay. Right. Itu satu soalan lah yang berkaitan dengan water. Okay, yang seterusnya kita tengok soalan karbohidrat. Okay, tengok soalan yang pertama. Okay, so dia kata figure 1 show the structural formula of monosaccharide. Nampak? P and Q. Right? Okay, kita dah belajar. We have a list of monosaccharide. Right, so sekarang ni kita kena tengok betul-betul structure monosaccharide P ni. Kita kena tengok betul-betul structure monosaccharide Q ni. Right, okay. So, di sini, okay, kita akan dapati monosaccharide P ni adalah alpha glucose. Right, sebab kita tahu, okay, glucose adalah, okay, monosaccharide 6 carbon. Kalau kita tengok daripada gambar ni nampak 1, 2, 3, 4, 5, 6. Right, and then mana lagi yang membuktikan bahawa ini adalah glucose? Okay, kita tengok pada carbon number 4. Okay, tengok kat sini. Pada carbon number 4 ni kita dapati, okay, hydroxyl group dia adalah dekat bahagian bawah. Bahawa, so confirm lah monosaccharide P tu adalah glucose. Okay, tapi kita tak boleh letak glucose saja sebab kita tahu glucose ni ada 2 possibility. Sama ada alpha ataupun beta. So, macam mana kita nak kena pasti, okay, glucose tu adalah beta ataupun alpha? Itu yang kita kena tengok pada carbon number 1 ni pula.
Okey, so sekarang ni pada karbon nombor 1 ni kita dapati hydroxyl group tu dekat bawah kan. So kita tahu kalau hydroxyl group pada karbon nombor 1 dekat bawah, so itu menunjukkan bahawa monosaccharide itu adalah alpha glucose. Right. So maksudnya, okey, kita punya jawapan tu yang tak boleh sekadar glukos saja. Okey, sebab kita tahu glukos tu ada dua possibility, sama ada alpha ataupun beta. Sebab tu kena tengok betul-betul lah pada struktur yang diberi. Okey, so untuk monosaccharide Q ni, sebenarnya hanya ada satu monosaccharide sahaja yang mempunyai bentuk begini. Okey, so ini adalah fructose. Okay, so actually fructose juga adalah gula 6 karbon. Okay, tetapi disebabkan kedudukan functional group dia adalah berbeza dengan glukos, that's why bentuk dia sedikit berbeza lah daripada alpha glucose. So monosaccharide Q tu adalah fructose. Okay, kita tengok soalan seterusnya. Okay, so dia kata monosaccharide P and monosaccharide Q combine to form disaccharide R. Okay, Y2 monosaccharide P combine to form disaccharide S. So benda ni korang kena hafal lah sebenarnya. Okay, kalaulah alpha glucose combine dengan fructose, dia akan jadi apa? And then kalaulah alpha glucose combine dengan another alpha glucose, dia akan jadi apa? Itu maksud dia. Okay, so untuk R tu dia kata R ni adalah hasil tambah alpha glucose dengan fructose. Manakala dia kata S ni adalah hasil condensation antara dua alpha glucose. So kita tahu disaccharide yang terbentuk hasil gabungan antara alpha glucose dengan fructose adalah sucrose. Ini memang kena ingatlah, kena hafal lah. Manakala disaccharide yang terbentuk hasil gabungan antara dua alpha glucose adalah maltose. So, sebab tu S2 adalah maltose. Right. Okay, soalan seterusnya dia tanya antara sucrose R dan juga maltose yang mana is non-reducing sugar. So disaccharide ni yang ada yang sifat dia adalah reducing sugar, ada yang sifat dia non-reducing sugar. So antara disaccharide yang dua ni, sucrose dengan maltose ni dia tanya, yang mana satu adalah non-reducing sugar. Actually sucrose adalah salah satu disaccharide yang dalam keadaan non-reducing sugar tau yang. Reason dia kalau ditanya kenapa sucrose ni is non-reducing sugar, biasanya kita akan kaitkan dengan dia punya functional group. In this cases kita boleh katalah carbonyl group. Carbonyl group ni adalah salah satu functional group yang ada dalam karbohidrat lah. So sucrose ni dia non-reducing sugar sebab bila kita tengok dalam structure dia, they don't have a free carbonyl group. Maksudnya tak ada free functional group yang kita boleh nampak pada struktur sucrose. Yang akan membolehkan sucrose kita ni bergabung dengan unsur lain. Sebab itu yang menjadikan kita punya sucrose ni sebagai non-reducing sugar. So reasonnya you can state because sucrose has no, maknanya tak ada free carbonyl group ataupun there has no free functional group. Right. Okay ya? Okay. Okey, itu soalan yang pertama. Kita tengok soalan kedua yang berkaitan dengan karbohidrat juga. Okey, dia kata figure 2 show molecule of a carbohydrate. Okey, nah. Kita kena tengok betul-betul karbohidrat ni. Okey, so soalan pertama dia suruh kita identify the molecule shown in figure 2. Alright. So kalau kita tengok, molekul ni adalah disaccharide kan? Kenapa kita katakan dia disaccharide? Jelas. Terdiri daripada dua monosaccharide kat situ. Cuma antara disaccharide yang kita pernah bincangkan, so ini menunjukkan disaccharide yang mana satu. Should be awak dah hafal ataupun you can recognize this is structure of maltose. Sebab
Dalam silibus kita, kita hanya fokus kepada struktur maltus saja. But teori, okay, macam tadi you all kena tahulah, okay, monomer yang bergabung untuk membentuk pelbagai jenis disaccharide. But in this question, okay, dia bagi kita gambar rajah maltus. So this is a maltose structure, right? Okay, in which classes does this molecular structure belong to? Should be kita tahulah, maltose ni adalah di bawah, okay, kelas, okay, ataupun kumpulan disaccharide. Okay, yang okey, soalan C dia tanya ataupun dia minta kita berikan two characteristic of the above molecular structure. Means bagi karakteristik untuk disaccharide. So kita tahu most of disaccharide, okay, dia boleh, they can be crystallized menjadi hablu. Okay, dia manis, right, sweet tasting, alright, okay, and soluble in water. So hati-hati kalau soalan minta kita state ataupun bagi dua karakteristik sahaja, so kita kena bagi dua, cannot be more than two lah. Kalau jawab satu, tak dapat markah penuh. Okay, kalau jawab tiga, okay, kita akan mengamalkan wrong answer right. Okay, maksudnya kalau jawapan yang ketiga tu silap, okay, kita akan penalty markah. So, sebab itu sebaiknya, okay, kita memberi jawapan seperti yang diminta. Kalau kita diminta memberi jawapan dua, so kita kena beri dua jawapan sahaja. Okay, ya. Okay, itu simple teori je tu tentang karakteristik disaccharide. Okay. And then dia tanya, identify the monomer for the molecular structure in figure 2. Kita tahu, structure tadi adalah maltose. And then kita pun dah hafal teori. Okay, monomer yang membentuk kita punya maltose adalah alpha glucose. Jangan tersilap. Okay, sebab tu saya kata sebelum kita can recognize the structure, actually you all kena hafal teori dulu. Maltose ni adalah hasil gabungan apa dengan apa, sucrose ni hasil gabungan apa dengan apa, right? Okay, so now maltose adalah, okay, hasil gabungan dua alpha glucose. Okay, dan soalan ini adalah, okay, soalan yang minta kita lukis ataupun show breakdown of the molecular structure in figure 2. Okay, so dalam silibus kita, kita hanya diminta untuk melukis formation of maltose dan juga breakdown of maltose. Kalau kita tengok soalan jenis-jenis macam ni, markah dia agak besar. Okay, kenapa agak besar? Sebab banyak benda yang akan ditengok, okay, oleh pemeriksa, okay, bagi soalan-soalan yang perlu kita tunjukkan, okay, breakdown ataupun formation dia. Okay, sekarang ni soalan ni adalah breakdown. So untuk dapat 3 markah ni, yang apa yang saya akan tengok adalah, okay, yang pertama, okay, saya akan tengok structure ni, yang structure maltose, okay, kena betul lah. And then structure alpha glucose yang terbentuk selepas, okay, hydrolysis proses tu. Okay, so saya tengok apa yang saya akan tengok. Saya akan tengok cukup tak hidrogen dia, cukup tak hidroksil dia. Tu maksud saya, kita akan tengok ketepatan gambar rajah tu. Okay, betul ke gabungan-gabungan, okay, awak punya hidrogen dengan hidroksil tu. Okay, alright. So, bila saya tengok structure maltose, alpha glucose tu betul, so awak dapatlah markah yang pertama untuk structure, right? Tapi tak dapat markah penuh lagi. Mana lagi markah yang kedua? Okay, itu semua adalah kepada label-label yang perlu awak lukis ataupun awak perlu nyatakan dalam gambar rajah breakdown tadi. Sebagai contoh, jangan lupa awak labelkan, okay, ikatan alpha 1,4 glycosidic linkage tu. Okay, labelkan dan juga tulis. Itu satu. Jangan lupa letak tanda water akan digunakan, alright, untuk proses hidrolisis, itu pun markah juga. Okay, simbol anak panah yang awak letak perkataan hidrolisis tu pun markah juga. Okay, dan nama setiap molekul ni pun jangan lupa. Contoh yang ini maltose, yang ini alpha glucose, yang ini alpha glucose, okay, pun perlu ditulis. Alright. So lengkap semua label tu, barulah awak akan dapat markah
yang seterusnya. Okay. Alright. So apa yang berlaku kalaulah awak punya structure tu dah salah. Okay, contohlah structure maltuh tu dah tak betul. Okay, so awak hilang markah untuk structure. Dan biasanya kalau structure salah, kita tak akan ambil kira untuk markah label. So awak akan dapat markah kosong untuk soalan tu. Kecuali, okay, structure betul. Tetapi label awak ni macam tak lengkap. Ada yang betul, ada yang salah. Okay, kemungkinan awak hanya akan dapat 1 markah. So, masihlah boleh dapat 2 markah. Kalau label tu salah teruk sekalipun, okay, right, awak akan dapat kosong untuk label. Tetapi awak masih boleh dapat 1 markah untuk structure tadi. Okay, so yang penting, first thing yang korang kena pastikan, okay, adalah structure dia dulu. Okay. Right. Ini kalau jenis soalan yang minta kita lukis ataupun kita tunjukkan breakdown ataupun apa yang formation. Okay. Soalan seterusnya, okay, dia tanya the monomer of the molecular structure shown in figure 2. So kita tahu monomer tadi merujuk kepada alpha glucose kan. Okay. Can join together to form an unbranched polysaccharide. So dia minta kita identify polysaccharide tu. Okey. Kita pernah bincang tentang polysaccharide. So polysaccharide ni kita ada apa yang kita ada starch kan. Starch tu sama ada dia amylose ataupun amylopeptin, kita ada glycogen, kita ada cellulose, alright. Okey. So antara empat ni kita tengok dia punya monomer dulu. Okey, monomer starch alpha glucose, alright. Monomer apa yang glycogen alpha glucose. So monomer cellulose, okay, adalah beta glucose. So antara empat ni kita dah boleh buang cellulose. Sebab, okay, soalan ni kata, okay, monomer dia adalah alpha glucose. Alright. So antara tiga ni, amylose, amylopeptin dengan glycogen ni, okay, keadaan dia dari segi branch tu tak sama. Okay, kerana glycogen dia ada branch. Amylopeptin dia ada branch, right? So, okay, antara tiga ni yang tidak ada branch adalah amylose. Okay, sebab tu jawapan dia amylose. Okay, clue dia adalah di sini. Okay, unbranched polysaccharide. Okay, right. So, clue dia juga adalah di sini. Monomer dia adalah alpha glucose. Itulah cara kita nak identify jawapan tu merujuk kepada polysaccharide yang mana satu. Okay, ya. Alright, so soalan G tu, why is the polysaccharide state in 2F, okay, suitable as a food storage, right? So biasanya kalau polysaccharide ni dikaitkan dengan ability dia as a good food storage, okay, biasanya kita akan kaitkan dengan keadaan insolubility dia in water. Maknanya disebabkan dia tak soluble in water, so it can be as a food storage yang baik lah. Okay. Right. Okay, kita tengok soalan seterusnya yang. Okay. Figure 3 show the structure of 2 type of polysaccharide. Masih berkenaan dengan polysaccharide. Okay, polysaccharide A adalah komponen of starch. So ingat, kita ada dua starch, amylose, amylopeptin. Okay. Polysaccharide B adalah komponen of plant cell wall. Right. So dengan sedikit teori yang korang hafal, okay, sebenarnya dia akan bantu korang untuk menjawab soalan ni. Okay, sebagai contoh, komponen starch dua possibility, amylose ataupun amylopeptin. Okay, take note tu dulu kat tepi soalan awak. Okay, then B tu pula adalah plant cell wall. So antara banyak-banyak polysaccharide yang kita pernah bincang, okay, cellulose adalah komponen plant cell wall. Okay, so soalan A tu dia kata name polysaccharide A and B. Okay, so A tu, okay, disebabkan daripada soalan tu dia bagi clue starch. So kita tahulah dia adalah amylose. Tapi, okay, macam mana kita nak tahu sama ada dia amylose ataupun amylopeptin, tu yang kita tengok structure ni yang. Bila kita tengok structure ni, apa yang kita boleh dapati daripada structure tu, okay, polysaccharide A tu dia unbranched.
Okay, dia linear macam tu saja. So, okay, antara amylose dengan amylopectin perbezaan dia adalah dari segi branch, di mana amylose tak ada branch, manakala amylopectin ada branch. So, dalam soalan ni, okay, gambar yang diberikan merujuk kepada polisaccharid itu tak ada branch kan. So, that's why kita punya jawapan adalah amylose. Right? Manakala untuk polisaccharid B tu, dia ada bagi clue terus daripada soalan komponen of plant sewa. So tak ada benda lain lah yang menjadi komponen untuk sewa kecuali selulose. Right? Okay. Okay, kita tengok soalan B. Okay, soalan B dia kata state the specific name of the bond label P, Q and R. Okay, so kita tengok daripada gambar lah. Okay, P dekat sini. Okay, antara alpha glucose dengan alpha glucose di dalam amylose. Okay, and then Q dekat mana yang Q? Okay, Q dekat sini. Antara alpha glucose atas, antara beta glucose di atas dengan beta glucose di bawah. Okay, right, and then satu lagi adalah R. Ni. Okay, antara beta glucose kanan dan beta glucose kiri. Okay, right. So kita tengok dekat P dulu yang. So P tahu. Okay, kita tahu glycosidic bond ataupun glycosidic linkage yang menghubungkan antara dua alpha glucose yang membentuk kita punya amylose. Okay, tak ada yang lain adalah alpha 1,4 glycosidic bond. Kerana bond itu terbentuk antara karbon number 1 dengan karbon number 4 alpha glucose yang sebelahnya. Okay, kenapa alpha? Sebab dia melibatkan alpha glucose. Itu kita namakan P ni sebagai alpha 1,4 glycosidic bond. Alright, so kita tengok Q. Q ni adalah bond yang terbentuk antara beta glucose di atas dengan beta glucose di bawah. Satu benda yang korang kena ingat, selulose ni dia tak ada branch tetapi they are in layers, berlapis-lapis. So antara beta glucose lapisan di atas dengan beta glucose lapisan yang di bawah, dia dihubungkan oleh bond yang kita panggil sebagai hydrogen bond. So Q ni adalah hydrogen bond. Alright, okay. So kita tengok R. R kat sini. Okay, so R ni pula adalah glycosidic bond antara beta glucose dengan beta glucose. Alright. So antara dua beta glucose yang membentuk selulose ni yang, bonding yang terbentuk adalah beta 1,4 glycosidic bond. Okay, kenapa? Ikatan itu juga adalah antara karbon number 1 dengan karbon number 4. Alright. Tetapi disebabkan struktur selulose ni monomer dia adalah beta glucose. So that's why nama glycosidic bond itu adalah beta 1,4 glycosidic bond. Alright. So cara penulisan ni pun kena hati-hati. Kalau awak tengok kat sini, contohlah cara penulisan alpha 1,4 ni yang ya. Okay, selepas awak tulis alpha, mesti ada dash. Okay. Lepas tu satu, lepas tu mesti ada koma, lepas tu 4. Alright, and then barulah glycosidic bond ataupun glycosidic linkage. Alright. Okay, so soalan seterusnya simple je. Dia tanya, give one function of polysaccharide B. Kita dah betul B tadi selulose, right? So memang selulose adalah komponen utama untuk membentuk plant cell wall. Right. Okay. Okay, yang. Okay, soalan D. Okay, masih soalan di atas sambungan dia. Dia tanya, why are human unable to digest polysaccharide B? Okay, maknanya kenapa kita ni susah nak digest selulose? Right, contohlah kita ambil rumput, kita makan. Kenapa at the end kita akan sakit perut? Alright. Okay, this is because dalam kita punya sistem pencernaan kita yang, digestive system kita ni, kita tak ada sejenis mikrob, mikroorganisma yang boleh menghasilkan sejenis enzim yang kita panggil sebagai enzim selulase. Kerana enzim selulase ni lah yang bertanggungjawab ataupun yang membolehkan
beta 1,4 glycosidic bond ni breakdown. Kita tak ada. Kita tak ada mikroorganisma tu yang boleh menghasilkan seluloz untuk breakdownkan beta 1,4 glycosidic bond. That's why kita kalau makan unsur-unsur seluloz tu, kita mungkin tak sakit perut tapi dia tak hadam. Alright. Tetapi kenapa lembu, all the ruminant animals, boleh makan rumput dengan baiknya, sebab dalam digestive system dia tu, ada sejenis mikrob yang boleh menghasilkan enzim seluloz. So enzim seluloz itulah yang membantu untuk mencernakan, untuk breakdownkan beta 1,4 glycosidic bond yang terbentuk di dalam unsur seluloz tu. Right. Okay. So soalan terakhir tu dia kata, hydrolysis of polysaccharide A, maknanya hydrolysis of amylose tadi tu, produce, disaccharide C. What is disaccharide C? Okay, so disaccharide C, kita tahu, amylose kita tu adalah terbentuk daripada alpha glucose, right? So monomer dia adalah alpha glucose. So then, kalau alpha glucose tu membentuk disaccharide, kita tahu teori dua alpha glucose bergabung membentuk disaccharide, dia akan membentuk maltose, right? Because kita punya amylose, polysaccharide A tadi adalah dia punya monomer dia adalah alpha glucose. So bila dia jadi disaccharide, alpha glucose, tak ada disaccharide lain lah kecuali dia akan membentuk maltose. Okey, kita tengok soalan seterusnya. Dia bagi kita macam figure 4 ni, dia kata figure 4 show different types of polysaccharide. Dia bagi kita polysaccharide and then ada yang dia punya function as a structural polysaccharide, ada yang bertindak sebagai storage. Structural polysaccharide merujuk pada selulose sebab dia component of cell wall kan. Storage polysaccharide, kita ada glycogen, kita ada A, right. Dan dia kata A tu ada yang ada branch, ada yang tak ada branch, and then dia dah bagi tahu tak ada branch tu merujuk kepada amylose, and then yang ada branch tu merujuk kepada B. Alright, so soalan dia kata name polysaccharide B. So kita tahu polysaccharide B tu adalah salah satu lagi A ni. Right. So di sini dia akan menguji awak punya teori. Kita tahu polysaccharide ni kita ada structural merujuk pada selulose. So storage polysaccharide ni kita dah ada dua. Sama ada dia glycogen dengan satu lagi adalah starch. So A itu adalah starch sebenarnya. Dan kita tahu starch ni pula ada dua possibility. Sama ada dia amylose ataupun amylopeptin. So dalam figure 4 ni dia dah bagi unbranched itu merujuk pada amylose. So yang branch itu B tu tak ada starch yang lain lah kecuali amylopeptin. So that's why B tu kita boleh katakan dia adalah amylopeptin. Soalan B dia kata state the monomer that form cellulose. Sepatutnya tak boleh salah. Kita tahu monomer cellulose adalah beta glucose. And then amylose pun sama, tak boleh salah. Monomer untuk amylose adalah alpha glucose. Glycogen pun sama, alpha glucose. Amylopeptin pun sama, monomer dia adalah alpha glucose. So habis tentang contoh-contoh soalan yang melibatkan karbohidrat. So now kita tengok soalan tentang lipid pula. Right, Figure 1 show the structure of lipid. Alright. So dari segi gambar yang diberikan dalam figure 1 ni, dia tanya name the type of lipid in figure 1. Kalau you all ingat lagi lipid ni kita ada steroid, kita ada triglyceride, kita ada phospholipid, right? So antara tiga tu, rasa-rasanya figure 1 ni merujuk kepada lipid yang mana satu. Right. So sekarang ni kita nampak dalam figure ni, bentuk dia macam ni.
ada 3 fatty acid. Alright. Okay. So, bila awak nampak struktur lipid ni mempunyai 3 fatty acid, okay. So, ini adalah triglyceride. Sebab kalau fosfolipid, okay, dia hanya terbina daripada 2 fatty acid sahaja. Itu yang boleh awak bezakan antara what we call triglyceride dengan fosfolipid. Kalau steroid lagilah berbeza sebab steroid dia terbina daripada struktur yang bentuk ring macam ni. Okay, so dalam soalan ni figure 1 tu merujuk kepada triglyceride. Okay, yang soalan seterusnya, name the chemical reaction and bond label D. Okay, form in the formation lipid in figure 1. Okay, so kita tahu triglyceride ni adalah hasil condensation antara glycerol dengan 3 fatty acid. So, proses menggabungkan glycerol dengan 3 fatty acid ni adalah proses condensation ataupun proses esterification. Alright, di mana bond yang terbentuk ataupun bond yang menghubungkan antara glycerol dengan fatty acid ni, nama dia adalah ester bond. So, dalam struktur triglyceride ni kita ada 3 ester bond sebenarnya. Kat sini 1, kat sini 1, kat sini 1. Right? So, that's why masa formation of triglyceride, kita memerlukan 3 molekul air untuk proses condensation tu sebab kita akan membentuk 3 ester bond antara 1 glycerol and 3 fatty acid tu. So sekarang ni dia just tanyalah chemical reaction yang terlibat dalam pembentukan triglyceride. So that's why jawapan kita condensation ataupun esterification. Dan bond yang terbentuk adalah ester bond. Okey, soalan seterusnya dia tanya name the process that enables splitting, pecah of the lipid into the monomer. So kalau formation kita ada condensation. So kalau breakdown splitting kita melibatkan proses hydrolysis. Right? Okay, so soalan seterusnya what are the monomer form in 1C means bila triglyceride kita tu kita breakdownkan dia akan membentuk monomer-monomer asas dia. Okay, iaitu 1 glycerol and 3 fatty acid. Di sini kena letak 3 sebab soalan adalah triglyceride. Okay, so 1 glycerol, 3 fatty acid barulah lengkap. Kalau awak tulis glycerol, fatty acid saja macam tu awak takkan dapat markah penuh lah. Kena 1 glycerol, 3 fatty acid. Okay, ya. Okay, kita tengok soalan lipid seterusnya. Okay, figure 2 show the monomer that form triglyceride. Masih melibatkan triglyceride. Dia bagi kita monomer C, dia bagi kita monomer D. Inilah kepentingan awak mengenal pasti monomer-monomer yang terlibat dalam pembentukan triglyceride. Kalau dia beri soalan macam ni, right, so should be awak tahu C tu adalah glycerol. Okay, macam mana nak ingat glycerol ni? Dia adalah molekul 3 karbon, nampak? And then pada struktur dia hanyalah taburan oksigen dengan hidrogen sahaja. Itu menunjukkan bahawa monomer tu adalah glycerol. And then D ni, right? Sepatutnya awak kena tahulah ini adalah struktur fatty acid. D tu. Okay, tengok soalan ketiga. Okay, soalan ketiga ni dia kata figure 3 show 2 type of fatty acid. Okay, bila dia menyebut 2 type of fatty acid, actually kita dah pernah bincang. Fatty acid dia kita ada 2. Sama ada dia saturated ataupun unsaturated. Cuma, kita kena tahu macam mana kita nak kena pasti fatty acid tu sama ada dia saturated ataupun unsaturated kalau dia beri gambar rajah begini. So, apa yang membezakan antara saturated dengan unsaturated ni yang adalah dekat bahagian hydrocarbon tail dia ni. Right, dekat R ni. Awak kena tengok dekat bahagian hydrocarbon tail dia tu. Okay. Sama ada fatty acid tu ada double bond ataupun tak ada double bond.
Maknanya sepanjang dia lah, sepanjang dia punya hydrocarbon tail ni awak tengok. Dia ada double bond ataupun tak ada double bond. Sebab kehadiran double bond itulah yang akan membezakan antara saturated dengan unsaturated. Alright. Okay. So kita tengok Y tu yang. Okay. Kita tengok daripada sini sampai ujung ni. Kat dalam ni tidak ada sebarang double bond yang kita boleh nampak kan. Alright, so bila awak nampak macam tu, so fatty acid tu, okay, tidak ada double bond. So itu menunjukkan bahawa fatty acid tu adalah jenis saturated. Maknanya saturated fatty acid dalam hydrocarbon tail dia tu tidak ada double bond. Okay, berbanding dengan Z ni yang, kalau awak tengok dekat tengah ni tiba-tiba ada double bond kan. Alright, itu menunjukkan bahawa Z itu adalah unsaturated fatty acid. Sebab unsaturated fatty acid dalam hydrocarbon tail dia tu akan ada satu atau dua double bond. Right. So this is how kita nak kena pasti fatty acid tu adalah jenis saturated ataupun unsaturated berdasarkan double bond dalam dia punya hydrocarbon tail tu. Alright, so sekarang ni Y tu adalah saturated and Z tu adalah unsaturated fatty acid. Okay. Kita tengok soalan seterusnya. Okay, soalan B tu simple je lah. Dia minta kita list two differences antara saturated dengan unsaturated fatty acid. Okay, awak kena bagi dua perbezaan. Satu dari segi dia punya state matter dalam room temperature. Biasanya saturated dia solid in room temperature, manakala unsaturated yang dia liquid in room temperature, satu markah. Dan satu lagi adalah dari segi bond dalam hydrocarbon chain dia tadi. Okay, you can say that why only have single bond kan, maknanya tadi dalam dia punya hydrocarbon tail tadi, chain tadi hanya ada single bond saja. Okay, tetapi dalam fatty acid Z tu, unsaturated tu, they have a double bond in the hydrocarbon chain. Alright, so dua perbezaan ni awak boleh dapat dua markah lah. Okay, untuk soalan B tu. Okay, ya. Okay, tengok soalan seterusnya. Okay, figure 4 shows the structure of a triglyceride. Okay, dia bagi kita structure triglyceride ni. And, okay, soalan pertama. Identify label X and Y. So, X dan Y ni sebenarnya dia label kepada fatty acid. Okay, kita baru je bincang tadi kan. Okay. Alright, kita tengok. Ni adalah hydrocarbon chain dia. Okay, kita baru je bincang tadi macam mana kita nak kena pasti fatty acid tu. Right, kita akan tengok dekat dia punya hydrocarbon chain, kawasan yang saya merahkan dalam kotak tu. So sekarang ni X tu kita nampak dia tak ada double bond kan. Tetapi dalam Y tu ada dua double bond di dalam dia punya hydrocarbon chain tu. So kita dah tahu dengan membandingkan kehadiran double bond tu, kita boleh identify lah bahawa X tu adalah saturated fatty acid. Sebab kalau kita tengok dalam X tu hydrocarbon chain dia tu tak ada double bond. Tetapi dalam Y tu dia adalah unsaturated fatty acid sebab kita jumpa ada dua double bond dalam hydrocarbon chain dia tu. Right. Okay, so ingat macam mana kita nak identify fatty acid tu sama ada dia adalah saturated ataupun unsaturated. Okay, soalan seterusnya. Okay. Okay, soalan ni sama je. Dia minta kita show the breakdown reaction of triglyceride into its monomer. Konsep dia sama macam breakdown maltose tadi. Okay, macam mana kita nak dapat markah penuh. Yang pertama, saya akan tengok structure triglyceride, structure glycerol dan structure ketiga-tiga fatty acid ni. Okay, betul, dapatlah markah untuk structure. Dan the rest tu markah untuk label. Awak label 3 fatty acid, label glycerol, label proses hydrolysis, label ester bond, tunjukkan adding of 3 water molecule, label nama triglyceride ni. Okay, so dapatlah markah untuk label. Okay, should be. Tak ada masalah. Okay, alright, untuk dapat markah, 3 markah untuk soalan jenis-jenis macam ni lah. Okay.
Alright, kita tengok soalan protein. Oh, habis dah soalan tentang lipid tadi. Okay, kita tengok protein pula. Okay, right. So, soalan pertama protein ni yang dia kata figure 1. Okay, ni. Figure 1. Okay. Show the structural formula of one acidic amino acid. Right. One acidic amino acid. Okay. Ingat balik, kita ada 20 amino acid yang membentuk protein, and then antara 20 amino acid tu kita kelaskan dia kepada 4 kelas yang utama. Kita ada basic amino acid, kita ada apa yang acidic amino acid, kita ada polar amino acid, kita ada non-polar amino acid. So, soalan ini merujuk kepada acidic amino acid. Okay, fine. Alright. So, soalan dia minta kita identify X dan juga identify Y. Should be awak dah hafal basic structure of amino acid. Maknanya semua amino acid akan mempunyai X dan akan mempunyai Y. Kerana between 20 amino acid, dia hanya akan berbeza dekat bahagian sini saja. Okay, dekat dia punya side chain. Tetapi X tu sama, Y tu sama. Carbon ni pun sama, hidrogen ni pun sama. Alright, untuk all the 20 amino acid. Yang berbeza hanyalah dekat bahagian side chain ni. Alright, so soalan tanya X tu apa? Y tu apa? Alright, so kita tahu dalam structure amino acid kita akan jumpa amino group. Kita akan jumpa carboxyl group. So in this cases, X tu adalah amino group. Y tu adalah carboxyl group. Right? Okay. So state the electrical charge of Z. Okay, so electrical charge of Z kat sini adalah dalam keadaan negatif. Okay, clue dia sebab this is amino acid dalam keadaan acidic. Right, kalau awak tengok, okay, acidic ni disebabkan oleh kehadiran carboxyl group di dalam amino acid kita tu. Maksudnya, kalau dalam side chain amino acid tu, dia have extra carboxyl group. Okay, so itu akan menjadikan amino acid kita tu sebagai acidic. So kalau kita tengok structure dekat bawah ni, Z tu sebenarnya akan merujuk kepada portion negatif dalam structure carboxyl group. Right. Okay, yang. Okay, soalan C, name the polymer produced from the combination of more than 2 amino acid. Okay, kita tahu bila amino acid bergabung, banyak, more than 2, dia akan menjadi polymer. Right? So, polymer yang terbentuk hasil gabungan many amino acid adalah polypeptide, the protein itself. Sebab kalau 2 amino acid, dia belum jadi polypeptide. Dia kita panggil sebagai dipeptide. 2 amino acid, we call as a dipeptide. Dipeptide. Many amino acid, okay, it's become a polymer, so kita panggil dia sebagai polypeptide. Alright, okay. So soalan D, state the functional group involved in the formation of peptide bond. Right. So kalau kita tengok formation of dipeptide yang actually peptide bond, okay, bond contohlah ini adalah amino acid yang pertama, amino acid yang kedua, okay, dia akan di condensation kan, digabungkan, okay, untuk membentuk dipeptide ataupun untuk membentuk polypeptide. Tetapi, okay, condensation antara amino acid A dengan B ni akan berlaku di antara amino group dan juga carboxyl group, okay, of the amino acid. So, the peptide bond tu yang nanti dia akan terbentuk di situlah antara amino group, okay, dengan carboxyl group, right, of the amino acid. Alright, so itu yang bila soalan tu tanya, okay, state the functional group, okay, involved in the formation of peptide bond, okay, dia akan melibatkan amino group and the carboxyl group. Maksudnya, kalau kita tengok gambar kat sini, okay, pembentukan peptide bond tu tidak akan melibatkan side chain dia. Tak, side chain ni dia tak akan terganggu pun. Okay, walau macam mana pun keadaan side chain tu, dia akan kekal seperti asal. Okay, walaupun proses condensation telah berlaku. Okay, sebab peptide bond tu hanya akan melibatkan ni.
Okay, amino group dan juga carboxyl group. Right. Okay. Soalan E, if the polypeptide chain were to be folded maksud dia bergumpal macam ni and pleated to form a globular protein, nampak? Globular protein. Name the three bond that can maintain its structure. Right. Basic lah macam ni. Protein kita ni ada dua keadaan. Sama ada dia linear macam ni ataupun dia globular macam ni. Alright. So kalau dia linear, okay, dia hanya melibatkan peptide bond. Okay, kalau dalam secondary level of protein pun mungkin dia akan melibatkan hydrogen bond saja. Tetapi bila protein ni dia folded, okay, membentuk keadaan globular ni, okay, actually keadaan globular tu disebabkan oleh beberapa pembentukan bond yang lain. Okay, maknanya bond-bond itulah yang akan mengekalkan bentuk protein kita in a globular state. So in these cases, right, okay, we have a list of what we call bond yang maintain the globular structure. So antaranya kita ada hydrogen bond, boleh. Ionic bond, boleh. Disulfide bridge, boleh. Kita ada van der Waals interaction, hydrophobic interaction. Okay, itu semua bond-bond yang terbentuk, okay, yang akan mengekalkan bentuk protein kita in a globular state. Because kalaulah bond-bond ni breakdown, okay, kita punya protein yang tadi dalam keadaan globular, dia akan berubah tau. Dia akan menjadi linear. Okay, sebab tu kita boleh katakan bentuk globular, okay, protein tu disebabkan oleh hydrogen bond, ionic bond, ataupun disulfide bridge. Right. Okay, but keadaan globular ni dipengaruhi oleh beberapa faktor. Alright, so tengok soalan F tu. Dia kata state one factor that cause protein denaturation. Apa yang dikatakan dengan protein denaturation ni bila protein kalau asal dia bentuk globular macam ni tapi dia bertukar menjadi keadaan linear, itu yang kita katakan dia denaturation. Means berubah daripada bentuk globular menjadi bentuk linear. Alright. Okay. So perubahan bentuk globular menjadi linear tu disebabkan oleh beberapa faktor. Yang pertama adalah extreme temperature. Maksudnya kalau protein kita tu expose kepada temperature lebih daripada 40 degree, tu yang kita katakan sebagai extreme temperature. Okay, suhu yang tinggi tu akan menyebabkan hydrogen bond, ionic bond ni breakdown, putus. Bila bond-bond ni putus, kita tahu bentuk globular ni akan berubah lah kan. Okay, dia akan terurai menjadi bentuk linear. Itu yang kita katakan denaturation. Right, so kita ada satu lagi faktor selain daripada extreme temperature, extreme pH pun sama. Dia boleh menyebabkan denaturation of kita punya protein. Alright, dan biasanya kalau protein kita ni denature, hilang dia punya conformation bentuk protein ni, okay, sila hari bulan dia dah tidak boleh berfungsi seperti asal. Okay, dia boleh rosak, destroy ataupun dia malfunction. Right, okay. Okay, kita tengok soalan seterusnya. Okay, soalan ni apa? Dia kata figure to show a model of hemoglobin. Alright, okay. Sorry lah gambar ni gelap sikit tapi this is a hemoglobin. Jelas ada dua polypeptide chain dekat, ada 4 polypeptide chain kat situ. Okay, so name the monomer of hemoglobin. Okay. You all kena pandai tackle soalan macam ni. Okay. Memanglah dia tanya hemoglobin. Okay. Tak pernah belajar monomer hemoglobin ni apa madam? Okay, tapi awak kena ingat, hemoglobin ni kan adalah protein. Right? So, memanglah kita tak belajar hemoglobin tapi kita belajar protein. Monomer untuk protein adalah amino acid. So, that's why dia tanya monomer of hemoglobin pun samalah. Okay, monomer dia adalah amino acid. Alright? Okay.
So draw and label structure formula of the monomer in A. Okay, ini pun satu lagi perkara yang awak kena tahu lukis, iaitu structure amino acid. Structure dia simple. Okay, mesti ada carbon. Apa carbon, mesti ada hidrogen dekat atas. Okay, mesti ada carboxyl group. Okay, mesti ada side chain. Side chain tulis R macam ni pun tak apa. Okay, mesti ada amino group. Lengkap macam ni dapatlah 2 markah. And then jangan lupa label. Label carbon, label carboxyl group, label side chain, label amino group untuk dapat markah 2. Right? So ini adalah structure untuk amino acid. Okay. Name the bond that form between two monomer. Okay. Antara amino acid dengan amino acid ni kita tahu dia dihubungkan oleh bond yang kita panggil sebagai peptide bond. Jangan tertukar. Kalau dalam karbohidrat kita ada glycosidic bond. Kalau dalam dalam lipid tadi kita ada ester bond. Tapi kalau dalam protein kita ada peptide bond. Sebab tu protein kan nama lain dia adalah polypeptide. Means dia terdiri daripada banyak-banyak peptide bond. Right. Okay, so state the structure level of hemoglobin, give a reason for your answer. Dia tanya, okay, hemoglobin kita ni di bawah structural level yang berapa, alright. So bila kita bincangkan tentang structural level of protein, hemoglobin ni kan adalah protein kan yang structural level of protein ni ada 4. Kita ada kita ada primary, kita ada secondary, kita ada tertiary, kita ada quaternary. Alright. Dan kita pun pernah bincang perbezaan antara keempat-empat structural level ni adalah berdasarkan daripada segi dia punya bilangan polypeptide chain, okay, dan juga dari segi bonding yang terbentuk, okay, dalam setiap structural level ni, right. So bila kita tengok structure hemoglobin kita ni jelas hemoglobin kita ni terdiri daripada 4 polypeptide chain, right. Okay, so antara ketiga structural level of protein tu primary, secondary, tertiary, quaternary, hanya quaternary protein sahaja yang mempunyai more than 2 polypeptide. Sebab primary, secondary dengan quaternary protein, okay, hanya mempunyai 1 polypeptide sahaja. Alright, so dari segi structural level, hemoglobin ni dia duduk bawah kumpulan quaternary. Kenapa kita kata dia quaternary? Okay, berdasarkan bilangan polypeptide chain yang membentuk hemoglobin tu. 1, 2, 3, 4. Okay, consist of more 2 or more polypeptide chain. Right, so itu 2 markah untuk soalan D tu. Okay. Right, okay, tengok soalan seterusnya. Okay, state 2 intramolecular bond that stabilize the structure. Okay, stabilize the structure ni merujuk kepada structure globular tadilah. Okay, kita punya hemoglobin tu. So kita tahu, okay, intramolecular ni adalah bond-bond yang terbentuk dalam polypeptide kita ni sehingga menyebabkan kita punya structural protein tu is globular. So kita tahu keadaan globular ni, okay, disebabkan oleh kehadiran, okay, a list of bond seperti hydrogen bond, ionic bond, disulfide bridge, right? Okay, hydrophobic interaction and van der Waals interaction tu, right? So 2 intramolecular bond yang stabilizekan the structure tu, you all boleh state lah hydrogen bond dengan ionic bond, right? Okay, so soalan F. Okay. Why does a denatured proteins no longer function? Macam yang saya jelaskan tadi. Okay, so protein ni denature, okay, disebabkan oleh breakdown of the hydrogen bond, breakdown of the ionic bond dan juga disulfide bridge. Dan kita tahu bila all this bond is breakdown, dia akan menyebabkan protein kita tu lost dia punya conformation, mean dia akan berubah bentuk. And kita tahu kalau protein tu berubah bentuk, dia akan lost dia punya ability to function. Dia akan hilang, okay, ability untuk berfungsi seperti biasa. Right. Itu kesan denaturation kepada protein. Alright. Okay, kita tengok soalan ketiga.
Okay, yang figure 3 show the structural formula of two organic monomer M dengan N. Right. So sekarang ni kita nampak lah M2 pun amino acid, N2 pun adalah amino acid. Alright. Okay, cuma soalan A tu dia suruh kita identify the two functional group found in monomer M and N and state the characteristic of each functional group. So we know dalam setiap amino acid yang kita ada carboxyl group kan? Kita ada amino group. So sebab tu functional group yang awak boleh jawab kat sini adalah amino group dengan carboxyl group. Sebab M pun sama, dia ada carboxyl group, dia ada amino group. Okay, cuma carboxyl group dengan amino group ni dia punya karakteristik. Okay, so karakteristik untuk amino group dengan carboxyl group ni tak sama. Okay, sebab amino group ni dia bersifat basic. Manakala carboxyl group ni dia bersifat acidic. Sebab tu, kalau amino acid tu yang dekat side chain dia tu, kita jumpa another amino group, amino acid tu dia boleh menjadi basic amino acid. Dan begitu juga kalau dekat side chain tu yang dekat R tu, kita jumpa ada carboxyl group yang lain. So itu akan menjadikan amino acid kita tu sebagai acidic amino acid. Right? Okay. Kita tengok soalan seterusnya. Okay. In figure 3, circle the atom that is expelled when the bond between organic monomer M and N is formed. Okay, maknanya dalam gambar ni, dalam soalan yang ada pada you all tu tak ada merah ni kan. Alright. So di situlah water akan remove kesan daripada proses condensation antara amino acid M dengan amino acid N ni. Kita tahu condensation ni is removing of water, right? So bila kita tengok water lah H2O. Right, so the peptide bond yang terbentuk tu akan terbentuk di sinilah nanti. Antara amino group dan juga carboxyl group tu. Right, so awak label je dalam gambar rajah soalan tu macam saya label tu. So di situlah removing of water berlaku. Okay, kita tengok soalan yang keempat. Okay, soalan keempat ni yang figure 4 show the structure of 3 amino acid. Maknanya ni amino acid, ni amino acid, ni amino acid. Tapi amino acid ni kalau kita tengok dia letak ada ni, ada side chain dia. So ini adalah isoleucine. Ini dia punya side chain. Ini adalah leucine. Ini dia punya side chain. Ini adalah structure valine. Alright. So kalau tengok yang ke atas semua sama. Ada carboxyl, ada amino group, ada hydrogen. Ada carboxyl, ada amino group, ada hydrogen. Ada carboxyl, ada amino group, ada hydrogen. Nampak? Structure atas semua sama. Berbeza hanya dekat side chain. Right. Itu yang menjadikan dia isoleucine, menjadikan dia leucine, menjadikan dia valine. Right. Okay. So name the group label A, B and C. Okay. So A tadi merujuk kepada ini kan. A ni, yang ni. So A adalah amino group. Manakala B, dia merujuk kepada ini. So ini adalah carboxyl group. Manakala C, merujuk kepada ini, merujuk kepada ini. Ini pun sebenarnya. So C tu adalah side chain ataupun R group. Right. Okay, tengok soalan B. Soalan B dia kata show how valine and leucine combine to form a dipeptide. So dia kata macam tunjukkan gabungan antara valine ni dengan leucine. Yang ni. Right. So bila kita tengok gambar rajah dalam figure 4 ni, dia punya bentuk tu, dia tak seperti bentuk asas amino acid yang kita hafal. Alright. So nanti bila kita nak jawab soalan B tu untuk tunjuk formation ataupun combination of valine dengan leucine tu, akan jadi masalah sikit lah. Sebab kedudukan dia tak sama. Sebab kita belajar macam ni kan. Side chain dekat sini,
Sini dia punya carboxyl group kan. Ni dia punya amino group. Right. Ini yang standard kita hafal, tapi kat sini tiba-tiba karboksi dekat atas, amino kat sini, hidrogen kat sini. Side chain dekat bawah tu dah. Right. So bila soalan macam ni, you all boleh ubah kedudukan struktur valine dengan leucine ni. Ubah macam mana? Ubah bahagian atas ni menjadi seperti kedudukan asal macam ni. Maknanya hidrogen dekat atas, amino group kat belah sini, carboxyl group belah sini. Walaupun pada asal soalan carboxyl dekat atas, amino group kat sebelah sini, hidrogen dekat sini. Right. So you all susun balik. Okay. Yang bahagian bawah ni jangan risau, dia tak ubah apa-apa pun. Hanya susun balik kedudukan hidrogen, amino group dengan carboxyl group. So keadaan dia akan jadi macam ni, nampak? Valine ni saya susun balik. Ni amino group dia, hidrogen dekat atas, nampak carboxyl group dia kat sini. And then side chain dia masih sama dekat bawah ni. You all ubah macam tu. Begitu juga dengan leucine. Awak letak balik hidrogen dekat atas ni, amino group dekat sini, carboxyl group dekat sini, and then dia punya side chain kekal dekat bawah tu, right? Okay. So bila structure valine dengan leucine awak tu dah cantik jadi macam ni, so tak ada masalah lah. Awak bolehlah tunjukkan proses condensation tu, right? Okay. And then kita tahu condensation pun melibatkan removing of water. So air tu akan kita remove antara hydroxy group daripada carbonyl group ni dengan hydrogen daripada amino group leucine. Right. So kena label macam tu. Letaklah nak panah ke bawah macam tu. Tulis H2O tu. So cara penulisan macam tu menerangkan pada pemeriksa bahawa di situ berlakunya removing of water. Dan sama. Letak anak panah, letak perkataan condensation, and then finally, lukislah structure dipeptide kita ni. Right. Jangan risau untuk melukis structure dipeptide kalau diberi structure lengkap amino acid tu. Sebab yang berubah yang hanya dekat bahagian sini je berubah. Sini je berubah. Kalau awak tengok yang kita buang OH ni, kita buang hidrogen ni kan. Right? Kita buang hidrogen yang ni. So yang tinggal adalah karbon dengan oksigen ni dengan hidrogen dengan nitrogen ni. Nampak tak? Ini adalah yang ini dan ini adalah yang ini. Nampak? So kita cantumkan je lah antara C double bond O dengan N dengan H yang tinggal tu. So bila kita cantumkan dekat bahagian situ, so terbentuklah peptide bond ni. Bahagian sini tak berubah, kekal je macam asal. Bahagian sini pun tak berubah, kekal je macam asal. Okay? Right. So this is how lah kita nak lukis formation of what we call dipeptide. Hasil gabungan antara valine dengan leucine. Right? So yang penting ikut je what we call tips pemakahan tadi. Label kena structure kena betul, label kena lengkap untuk dapat 3 markah di sini. Right. Okay yang? Okay. So kita tengok soalan seterusnya. Okay, state 2 type of chemical bonding that maintain configuration of globular protein. Dia suka sangat tanya tentang intramolecular bond yang mengekalkan struktur globular protein kita ni. So you boleh letaklah hydrogen bond dengan ionic bond kat situ. Okay, and then kita pun dah tahu 2 faktor yang boleh mempengaruhi configuration of globular protein, extreme pH dengan extreme temperature. Right. Dan nasihat saya, untuk jawab ni sebaiknya you all letaklah perkataan extreme dengan extreme pH dengan extreme temperature tu. Saya tak galakkan you just letak perkataan temperature dengan pH ni. In case soalan structure lah. Okay, habis tentang soalan protein. So kita tengok molekul yang terakhir iaitu nucleic acid. Kita tahu nucleic acid ni merujuk kepada DNA dan juga RNA. Right.
Okay. So soalan pertama dia kata figure 1 show the structure of polynucleotide molecule. So polynucleotide ini juga merujuk kepada RNA ataupun DNA. So kalau soalan tanya state 2 type of polynucleotide, RNA boleh, DNA pun boleh sebab kedua-duanya itu adalah polynucleotide. Okay. Alright, so figure 1 tu dia kata what represent P and S. So kita tengok betul-betul. So P ni, okay, ini adalah satu nukleotide. Ini adalah satu nukleotide. Ini pun adalah satu nukleotide. So P tu adalah ini kan. Right. So kita tahu nukleotide kita ni adalah monomer kepada nukleik asid. Maknanya untuk membina RNA kita punya monomer adalah nukleotide. DNA pun sama, monomer dia adalah nukleotide. But nukleotide ni dia punya komponen dia, okay, you all kena ingat balik dia terdiri daripada nitrogenous bases, terdiri daripada pentose sugar dan terdiri daripada phosphate group. 3 komponen asas yang membentuk nukleotide kita. So sekarang ni P tu, okay, tak ada lain lah, adalah phosphate group. Alright. Okay, dan S tu adalah pentose sugar. Kalau awak jawab ribose sugar pun lagi tepat sebab jelas ini adalah struktur RNA. Macam mana kita nak kenal pasti sama ada polynucleotide dalam soalan ni, means dalam figure 1 ni, RNA ataupun DNA satu dari segi bilangan polynucleotide strand dia. Okay, dalam gambar ni kita nampak dia satu polynucleotide strand sahaja. So itu adalah RNA sebab kalau DNA dia ada dua. Dia ada double polynucleotide strand. Okay, itu satu. Dan satu lagi orang kata clue dalam gambar soalan ni adalah ni. Nitrogenous base jenis uracil tu. Awak kena ingat. Okay, dalam DNA, nitrogenous base yang kita boleh jumpa adalah adenine, thymine, guanine, cytosine. Uracil tak ada. Okay, begitu juga kalau dalam RNA, okay, kita ada adenine, guanine, cytosine dan uracil. Thymine tak ada dalam RNA. So sekarang ni dalam figure 1 ni kita nampak uracil kan? So jelaslah struktur kat atas tu adalah RNA. Okay. Right, so then two type of polynucleotide molecule B and their function. Kita tahu B adalah RNA. RNA pula kita ada 3. Kita ada mRNA, kita ada rRNA, kita ada tRNA. So untuk ketiga-tiga jenis RNA ni you all bolehlah ingat dia punya function. Kalau soalan ni pun dia tanya function, right? So mRNA dengan tRNA ni kalau kita tengok function dia carry genetic information from DNA to the ribosome. Tetapi tRNA ni function dia carry amino acid to the ribosome, okay, during translation process. Right, ini teori lah, you all boleh hafal. Right. Okay, name the bond E. Kita kena tengok gambar balik. Right. Okay, bond E tu kat sini. Dia merujuk pada ni. Ni. Okay, kalau kita tengok bond E tu antara nukleotide ni dengan nukleotide yang kedua. Right. So kita tahu bond yang terbentuk antara dua nukleotide, so merujuk kepada E, nama dia adalah phosphodiester bond. Okay, hati-hati yang ya, phosphodiester bond sebab ada satu lagi bond, nama dia makna bunyi dia lebih kurang phosphoester bond, bukan antara dua nukleotide, tapi phosphoester di sini. Antara fosfat dengan pentose sugar. Di situ phosphoester. Tetapi kalau di sini antara dua what we call polynucleotide. Sorry, antara dua nukleotide tu kita ada phosphoester bond. Right. Okay. Alright. Okay, kita tengok soalan seterusnya. Okay, so name soalan E tu dia. Dia kata name the bond that bind S to the nitrogenous bases. Okay, ini kita punya
Apa yang ni kita punya nukleotide. Okey. Kalau antara fosfat dengan pentasugar tu kita ada phosphoester bond. Sekarang dia tanya nama bond yang menghubungkan S, okey, dengan nitrogenous bases. S tu okey merujuk kepada pentasugar ni kan. So bond yang menghubungkan antara S dengan nitrogenous bases ni yang dekat sini, nama dia adalah covalent bond. Ingatlah. Antara pentasugar dengan nitrogenous bases kita ada covalent bond. Antara pentasugar dengan fosfat kita ada phosphoester bond. Right. Okay. Okay, tengok soalan seterusnya. Okay. Figure 2 show the structure of DNA. Alright. And then jelaslah ada double strand kat situ. Okay, what are the component E and F? So E tu dia merujuk kat sini. Okay, itu adalah pentasugar. F tu okay merujuk kepada yang ini. So F tu adalah phosphate group simple. Should be tak ada masalah untuk recognize structure of your nucleotide. Okay, name the bond label G. Nampak against. Okay, bond antara dua nukleotide itu adalah phosphodiester bond. Okay, soalan C. Okay, ini teori lah. The state structural difference antara DNA dengan RNA. So, you all boleh ambil mana-mana perbezaan dari segi structural. Okay, ni hati-hati. Okay, DNA dengan RNA ni selain daripada segi structural, dia juga berbeza dari segi function dengan jenis-jenis dia dan location dekat mana biasanya kita boleh jumpa DNA dengan RNA. So, benda-benda tu tak boleh dijadikan jawapan untuk soalan C. Sebab soalan C ni minta korang bagi dua perbezaan dari segi struktur. So, kalau dari segi structural, okay, sebagai contoh, kalau dalam jawapan saya ni, saya bandingkan dari segi bilangan dia punya polynucleotide strand. Okay, kalau dalam DNA ada dua double helix. Okay, kalau dalam RNA ada single polynucleotide strand, satu. Okay, satu perbezaan. Dan satu lagi saya bezakan dari segi apa yang jenis pentasugar dia. Kalau pentasugar yang membina DNA adalah deoxyribose. Manakala pentasugar yang membina RNA adalah ribose. Okay. Nitrogenous bases dia pun berbeza kan? Pun boleh awak jadikan perbezaan dari segi structural antara DNA dengan RNA. Right. Okay, tengok soalan yang terakhir. Okay, soalan ni dia kata in a particular DNA molecule that consists of 2000 bases. Okay, dia kata 20% are adenine. What is number of guanine found in this DNA molecule? Right. Okay. Apa yang korang kena assume dalam soalan keadaan macam ni? Okay, jumlah nitrogenous bases dalam kita punya DNA kita andaikan dia adalah 100%. Dan 100% tu adalah gabungan guanine dengan cytosine dengan adenine dengan thymine. Alright. Okay. Dan satu lagi yang korang kena tahu, peratus adenine dengan thymine adalah sama. Peratus guanine dengan cytosine adalah sama. Alright. So dengan menggunakan facts ataupun tips ni, okay, kita akan mengira okay, berapakah bilangan guanine di dalam struktur DNA yang ditanya ni. Okay. So dia kata adenine 20%. Maksudnya kita tahu okay, thymine juga 20. Okay, sebab dia sama kan. So dia jadi 40. Total base adalah 100%. Tolak 40 tinggal 60. Maksudnya 60 ni adalah guanine tambah cytosine. So kita tahu guanine dengan cytosine ni sama, right? So 60 bahagi 2 adalah 30. So okay, guanine 30%, cytosine 30%. Right, soalan dia tanya guanine. Right, so kita tahu 30% daripada 2000 adalah berapa? Right. Okay, so itu yang kita dapat 600. Maksudnya bilangan guanine di dalam DNA itu adalah 600 unit. So this is how macam mana kita nak kira okay, bilangan guanine tu. Right.
Okey yang? So itu semua soalan-soalan yang sempat saya bincangkan, alright, berkaitan dengan water, carbohydrates, apa yang, lipid, protein dan juga nucleic acid, alright. So insya-Allah nanti kita akan, cuba bincangkan contoh-contoh soalan objektif pula, alright, untuk molecule of life. So I think that's all. Okay, terima kasih. Okay, alright. Assalamualaikum.